Super Soco ialah sebuah jenama motosikal elektrik yang semakin popular di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Ia popular kerana reka bentuknya yang menawan, ramai yang tertawan. Walaupun dia elektrik, ia kelihatan sungguh klasi, nampak premium. Cuma ada satu sahaja masalah. Masalahnya ialah bila saya berdiri di sebelah Super Soco, anda akan nampak masalahnya. Dia kecil. Saiz dia yang unik ini memang sesuai untuk mereka yang berbadan sederhana. Jadi kita tengok apa rakan-rakan kita nampak bila dia orang naik atas motosikal ini. Eric dengan motosikal warna hijau tu, itu ialah gaya klasik. Dan Hanif dengan Super Soco TSX yang nampak gayanya seperti sebuah KTM. Sila duduk ya tuan-tuan dan puan-puan. Nampak segak dan sajak, betul tak? Super Soco TC yang ini, yang warna hijau ni memang menggunakan gaya retro, warna-warna British Racing Green dan juga dengan seat warna coklat. Memang gaya dia menarik juga. Siap dengan grip dia ni pun warna coklat. So yang ini memang nampak sangat premium. Sementara untuk mereka nak something yang sporty ala-ala KTM ni, ini ialah TSX dengan gaya yang lebih moden. Walaupun bentuk dia ni kedua-duanya berbeza, sebenarnya spesifikasi frame dia juga sebenarnya sama. Ini ialah kelebihan sebuah kenderaan elektrik di mana powertrainnya lebih kecil. So packaging dia ni dia boleh design macam-macam. Cuma untuk Super Soco, saya rasa ini ialah motor elektrik yang paling cantik pernah saya jumpa. Bateri yang digunakan ialah 60 volt 30 Ah menggunakan motor elektrik daripada Bosch dan maksimum power output dia ialah 2100 watt. Sama saja dua-dua ini. Cuma daripada segi berat memang ada sedikit berbeza. Yang itu berat dia ialah 65 kg. Yang ini berat dia 70 kg. Satu lagi benda yang menarik ialah sistem brake dia ni depan belakang menggunakan brake disc. Roda alloy yang digunakan depan belakang 17 inci menggunakan alloy aluminium. So ringan. Motosikal macam ini memang kena ringan lah. Dan memang ini adalah berat sikit daripada basikal. Sebuah kenderaan elektrik dia memang kena moden sedikit lah. Dan apa yang kita ada di sini adalah sistem semi-keyless lah pada pendapat saya. Ini ialah kunci dia. Okay? Dan ini ialah kunci untuk buka seat dia. Nah, kunci dia ni memang sedikit moden. Ada butang, dua butang di sini, lock dan unlock. So untuk start motor ni, kita tetap kena keluarkan kunci ni. Tekan butang unlock. Dia berbunyi. Tekan butang power. Ya. Baru dia dah ready. Selagi tongkat tak dinaikkan, dia tidak boleh pusing lah. See? Dan dia mempunyai 3 mode. Mode 1, 2, 3. Pecutan dia semua sama, cuma hal laju dia berbeza. Yang satu tak silap saya dalam 40 km sejam. 2 dan 3. Yang 3 tu full speed lah. So full speed untuk motosikal ini ialah 70 km sejam. Now, ramai yang bertanya dengan saya, berapa jauh dia boleh pergi? Okey. Pada kelajuan lebih kurang 45 km sejam, dia boleh bergerak sejauh 65 ke 70 km dengan seorang penunggang seberat 75 kg. So kalau dengan saya, tak sampailah 70 kilo. Aku kena diet lagi lah ni nampaknya kan. Motosikal ini, macam saya cakap ringan. Berat dia sebenarnya ialah 65 kg sahaja. Lebih kurang 2 kali ganda berat saya motor ni. Sebenarnya motor ni memang special sikit lah. Dan antara sebab dia popular ialah kerana practicality yang diberikan oleh motosikal ini. Selain daripada meter digital dan analog yang nampak moden dan switch gear yang nampak moden, kualiti dia ni juga memang menarik. So kat mana bateri dia ni?
saya tunjukkan. Now, bateri dia ni sebenarnya di dalam tangki inilah. Dan tangki ni kita nampak ada tray lagi kat sini. Okey. Nampak? Ada tempat letak barang lagi kat sini. Charger dia ni pun kita boleh simpan dekat sini. Dan ada switch kat dalam ni. Fuse kita off kan. Cabut kabel dia ni. Kemudian kita kena pakai kunci juga untuk releasekan benda ni. Ini bateri dia. So bateri ni kita boleh charge dekat pejabat ataupun dekat rumah menggunakan set charger ni. So ini yang kita panggilkan bateri yang kita boleh bawa lah. Dan juga bayangkan stesen charge yang sewa bateri ni. Maknanya anda tak perlu tunggu untuk charge. Anda bayar sewa dia mungkin RM2-3, ambil yang dah fully charge, letak dalam ni. Okey? Dan sebenarnya untuk model ini anda boleh letakkan 2 bateri tadi di dalam ni. We can put in 2 batteries inside here. So it has a very big compartment kat dalam ni. Memang luas benda ni. Dan sekiranya kalau anda tak nak cabut bateri ni pun tak apa. Charger tu boleh charge straight dekat motosikal ni. Cocok dekat plug dia dekat sini. Mudah. Kalau dia besar lagi sikit, bateri dia power lagi sikit, mungkin saya sangat berminat. But as it is now, untuk mereka yang berbadan slim melim, ini memang antara kenderaan yang pada pendapat saya anda harus fikirkan. Terutama pada mereka yang suruh anak-anak naik motor pergi sekolah ni, ataupun budak-budak dekat college yang ini. Sebab yang ini mudah. Charge bateri dalam bilik ataupun masa kelas. Senang. Dan dia cantik. Jika anda lihat baik-baik design dia ni, memang sangat futuristik jugalah. Kita ada upside down fork dekat sini. Dan kita ada konon-konon dia air intake. Dan juga konon-kononnya ada radiator dekat bawah tu. Tapi semuanya ini adalah plastik sahaja. Ini bermakna designer dia mempunyai ruang yang lebih bebas untuk dia mereka bentuk motosikal ini. Sebenarnya nak bawa dia ni sama macam bawa skuter, brake depan, brake belakang dan throttle. Itu sahaja. Dan kebolehan untuk mereka bentuk pelbagai jenis genre menggunakan platform yang sama ni membuatkan dia ialah sebuah kenderaan lifestyle yang sangat versatile. Kalau awak lihat sendiri pun, hidrolik untuk brake fluid dia ni pun ala-ala jam Swatch. Clear plastik dengan cecair dekat dalam ni, anda boleh lihat sendiri. So, untuk anak-anak muda, memang mereka kata ini satu kenderaan yang sangat menarik. Bayangkan mereka naik ni beramai-ramai pergi ke kafe dan park dekat depan kafe. Memang nampak ala-ala Italian dengan hidung mancung. Walaupun kau anak Jawa. Daripada segi teknikal, dia menggunakan hub motor. Kalau yang Yumori dulu yang kita bawa tu, dia menggunakan mid motor, di mana motornya ada di tengah sini dan dia menggunakan tali sawat ataupun rantai. Okey? Yang ini tidak. Ini hub motor, gear dia pun pada roda ni juga. So, macam mana rasanya nak bawa benda ni? Yes, saya ceritakan. Super Soko ni walaupun dia nampak ganas, sebenarnya dia tak ganas pun. Dan kalau kita bandingkan dengan Yumori hari tu, dia punya acceleration memang kurang sedikit. Yang ini tidak begitu ganas. Okey, bila kita full throttle daripada pegun pun, dia tak begitu laju sangatlah. Dan untuk sampai 70 tu memang sekejap saja. Cuma macam biasa, semua kenderaan elektrik dia ada masalah ini. At top speed, anda boleh nampak level bateri dia turun. Untuk Super Soko, they take the design towards another level. Macam awak lihat dua motor ni, yang hijau
hijau ni memang gaya klasik. Dengan tayar dia sekalipun dia menggunakan tayar yang lain daripada model TSX yang nampak ala-ala sebuah sport bike itu. Penggunaan tayar dia pun berbeza. Walaupun terus terang saya cakap pakai tayar apa pun okey pada kelajuan tu. Taklah laju sangat. Cruising speed dia yang menarik ialah lebih kurang dalam 60 ke 70. Tapi untuk jalan raya besar, contohnya macam kalau kita naik ke lebuh raya, bukan lebuh raya macam Plus tak, macam Best Raya, macam kita naik jalan-jalan dekat KL ni yang besar, ada mungkin sedikit masalah kerana 70 km sejam masih belum cukup untuk menyamai kelajuan kenderaan-kenderaan lain di atas jalan raya. So yang ini memang kena duduk-duduk tepi lah. Tapi pada pendapat saya, untuk kegunaan dalam kawasan urban, contohnya benar-benar di dalam pusat bandar, di kawasan Bukit Bintang contohnya yang sibuk, this would be a perfect motorcycle. Dan kerana bentuk dia tu yang cantik tu, itu yang buat ramai orang tertanya-tanya, berapa harga motosikal ni? Harga Super Soko sekarang ni untuk kedua-dua model ini ialah RM17,610. Sayangnya harga ini ialah harga body sahaja. Super Soko buat masa video ini tengah dibuat, masih belum boleh didaftarkan untuk kegunaan atas jalan raya awam. So untuk kawasan tertutup, bolehlah. Kalau kau nak main juga atas jalan raya, kalau abang JPJ tahan, menjawablah engkau. Paling masalah sekali ialah tidak ada insurans. So macam saya cakap, kalau daripada rumah nak ke surau, kita buat dia macam basikal, bolehlah. Tetapi apa yang saya diberitahu, pengimport dan pengedar rasmi di Malaysia, iaitu syarikat Bumi Putra, usaha moden, mereka dalam proses untuk mendaftarkan Super Soko ini bagi kegunaan rasmi di atas jalan raya, which means you can register the bike, get an insurance and use it as a normal bike. Sistem gantungan motosikal ni sebenarnya lebih ditala untuk keselesaan. Dia memang lembut. Untuk orang-orang yang berbadan besar macam saya, memang sakit sedikit sebab suspension dia dah mampat habis dekat belakang tu lah. Tapi walaupun untuk orang-orang yang ringan, langgar lubang tu pun terasa juga dia memang sedikit keras, mungkin kerana off sprung weight pada rear hub. Dia menggunakan hub design, so tayar belakang tu, roda dia tu sendiri dah berat, so bila dia langgar lubang, dia seolah-olah macam jatuh teruk ke dalam lubang tu. Itu memang antara masalah dengan hub motor. Tapi riding position, all the controls memang mudah untuk digunakan. Dan yang paling saya suka sekali, sekiranya kita menggunakan satu bateri, kita ada ruang di dalam tangki ni untuk letak barang. Yang itu memang menarik lah. Harga bateri dia ni dalam 4,500. So sekiranya kita nak menggunakan dua bateri, motor ini harga dia datang dengan satu bateri. So bateri satu lagi tu memang kita kena beli dan letak dekat dalam. So bila kita jalan, bateri pertama dah habis, kena berhenti, tukar plug dan jalan. So cara teorinya, kalau dia mempunyai dua bateri, dia boleh berjalan lebih daripada 120 km jauh tu. So ini dia Super Soko TC dan Super Soko TSX. Sekiranya anda berminat untuk membeli motosikal ini, baca ruangan info kami, ada tertera dekat situ macam mana anda hendak beli motosikal surau yang maha cantik ini. Apa pun saya yakin dalam masa setahun 2 tahun lagi, motosikal macam ni akan lebih banyak kelihatan di atas jalan raya kita, kerana Malaysia sudah mula mengorak langkah ke arah kenderaan yang lebih mesra alam. Sekian saja daripada saya, Haizil Samsuri. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.